Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani. Susulan pengumuman yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam bahawa Kabinet dan juga Timbalan Menteri tidak akan mengambil gaji mereka selama 3 bulan bermula gaji Jun hinggalah Julai dan juga Ogos, dan semua jumlah tersebut akan dimasukkan ke akaun amanah bencana COVID-19. Susulan dari itu, pihak Kakitangan Awam juga memberikan reaksi segera bahawa dari Ketua Setiausaha Negara membuat pengumuman lebih 800,000 penjawat awam akan menyumbang kepada akaun amanah bencana bagi 3 bulan juga melalui pengurangan allowance berdasarkan grade perkhidmatan sebagai solidariti dalam mendepani pandemik COVID-19. Jadi beberapa penetapan berkaitan dengan sumbangan ini mengikut grade perkhidmatan dan juga kekananan mereka dalam perkhidmatan awam. Jadi untuk berbicara tentang ini, adakah wajar Kakitangan Awam diminta menyumbang kepada akaun amanah bencana ini, ataupun kita perlu buka sedikit ruang, kalau tidak wajib mungkin secara sukarela diberikan kepada Kakitangan Awam, kerana kita tahu juga sedia maklum ramai di kalangan Kakitangan Awam, mungkin ratusan ribu mereka yang berpendapatan kurang daripada RM5,000 ke bawah ataupun RM3,000 ke bawah. Jadi untuk berbicara tentang ini, saya akan mendapatkan pandangan dari Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam ataupun QPEX, Cik Adnan Mat. Assalamualaikum Cik Adnan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Cik Adnan, mungkin reaksi QPEX walaupun sudah memberikan kenyataan kepada pihak media, tetapi dalam hal menyumbang kepada akaun amanah bencana ini, apakah reaksi QPEX? Adakah wajar kataupun diminta sumbangan yang dipotong melalui akaun yang ditentukan oleh pihak perkhidmatan awam, ataupun QPEX merasakan perlu ada keterbukaan, iaitu tidak wajar diwajibkan mungkin secara sukarela, ataupun QPEX menyahut baik seruan Ketua Setiausaha Negara ini? Baik, Saudara Haji Nazri, terima kasih banyak-banyak. Pada asasnya dan pada dasarnya QPEX, kami menyokong penuh manifestasi solidariti penjawat awam yang diumumkan oleh yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara sebagai tanda kebersamaan para penjawat awam dalam menyokong usaha kerajaan memerangi dan melandaikan kelok jangkitan COVID-19. Bagi kami, sebenarnya telah pun berlaku lebih daripada setahun kita berada dalam pandemik COVID-19 ini, dan juga telah berlaku juga selama setahun ini juga penjawat awam kita sekejap berada sebagai work from home, sekejap berada di keberadaan di pejabat, kemudian kita bekerja dalam keadaan orang kata pejabat dan di rumah dan sebagainya. Dan sudah tentulah sudah tiba bagi penjawat awam untuk menyahut seruan kerajaan, dan ini adalah sebagai tanda kebersamaan di antara kami dengan kerajaan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan bagi melandaikan jangkitan COVID-19. Dan bagi kami, sumbangan ini adalah sumbangan sukarela. Sumbangan ini walaupun secara sukarela, sekurang-kurangnya penjadualan yang telah dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara adalah satu jadual sumbangan yang amat ringan bagi penjawat awam, kerana ianya bukan potongan gaji. Sebaliknya, kerajaan menggunakan pendekatan iaitu potongan allowance yang disebut sebagai imbuhan tetap kerajaan dan juga imbuhan tetap khidmat awam. Apabila kita sebut allowance ini, dia adalah suatu pemberian kerajaan. Dia adalah suatu yang kerajaan beri kepada penjawat awam, yang pada masa bila-bila masa juga allowance ini boleh ditarik balik. Dan potongan ini bukanlah potongan gaji. Yang ini kena clear. Dia adalah potongan allowance yang dia adalah suatu keistimewaan apabila kita ada allowance ini, dan kerajaan mencadangkan mengambil hanya RM10 daripada imbuhan tetap khidmat awam, dan sebahagian daripada kita di peringkat yang lebih tinggi
50%, 20%, 10% dan 5% daripada allowance kerayaan. Ia adalah sesuatu yang amat munasabah dan sebab itulah KPAC sangat menyokong usaha ini. KPAC sangat berterima kasih di atas usaha ini kerana kami juga ingin bersama-sama dengan kerajaan, kerana kami juga ingin bersama-sama dengan frontliner di luar sana yang kita tahu frontliner ini telah bertugas lebih daripada 1 tahun dan kita berada dalam 1 tahun 3 bulan dalam tempoh PKP kali pertama dilancar oleh kerajaan pada 18 Mac 2020 yang lalu. Sudah tentulah penjawat awam sebahagiannya berada dalam keadaan yang keletihan, yang terlibat dengan frontliner, sebahagiannya berada dalam keadaan bekerja daripada rumah dan inilah masanya kita menyumbang untuk negara yang kita kasihi. Mungkin perincian dari imbuhan tetap kerajaan perkhidmatan awam ataupun ITK ini merupakan suatu pemberian pihak kerajaan kepada kaki tangan awam. Jadi walaupun ada arahan yang bertulis diberikan oleh yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, adakah wajar juga diberi sedikit kelonggaran jika di kalangan kaki tangan awam yang dimaksudkan itu sama ada grade yang tertinggi ataupun grade yang paling bawah diberi peluang untuk tidak melakukan sumbangan ataupun mereka boleh memberikan sumbangan dalam pelbagai bentuk yang lain. Apa pandangan KPAC tentang itu? Baik. Semenjak PKP kali pertama dulu, sebenarnya kita telah menyumbang. Sama ada kita telah menyumbang dalam NGO yang wujud, sama ada kita telah menyumbang dalam badan sukarela setempat, sama ada kita juga telah menyumbang dalam pagihan dalam bentuk food bank dan sebagainya. Sebenarnya kita semua telah menyumbang. Cuma apabila kita ada bentuk sumbangan yang dijadual ni, dia lebih komprehensif supaya kita dapat menentukan jumlah sumbangan secara akumulate ini dan akhirnya kita tahu jumlah sumbangan yang kita jangka dan kita boleh merangka apakah keperluan, apakah kemudahan, apakah perkara-perkara yang boleh bermanfaat dengan jumlah terkumpul yang kita jadualkan ini. Dari segi sama ada penjawat awam itu ingin menyumbang atau tidak, dia tidak menjadi suatu persoalan. Dia bukanlah suatu isu. Sebaliknya, respon yang saya terima, semuanya ingin menyumbang, malah sebahagian daripadanya yang tidak termasuk dalam jadual sumbangan ini, khususnya mereka dalam grade yang paling rendah, iaitu grade 11 hingga 28, mereka tidak ada dalam jadual sumbangan, mereka juga berminat untuk menyumbang, jadi tidak timbul sama ada penjawat awam itu memilih untuk tidak menyumbang ataupun menyumbang. Semuanya pada kajian kami, pada survey kami dan kesatuan yang kami ada ini telah menyatakan kerelaan untuk menyumbang sepenuhnya mengikut jadual, malah ada sebahagian daripadanya mungkin lebih daripada itu adalah cara minimum yang bersesuaian supaya kita ada kadar tertentu untuk kita buat perincian tentang apakah bentuk perbelanjaan yang bersesuaian atas apa yang kita akan kumpul nanti. Jadi soalnya tidak timbul untuk kita menyatakan tidak pada sumbangan ini, tetapi semuanya ingin menyumbang kerana inilah ruang yang telah diberi, ruang yang wujud dan inilah peluang kerana kami telah pun menjalani lebih daripada setahun PKP dan kami tahu apakah peranan yang patut kami buat pada ketika ini. Untuk sumbangan sukarela dan juga melalui potongan yang dijadualkan ini, cuma dikecualikan itu yang dikatakan oleh Ketua Setiausaha Negara iaitu bagi petugas kesihatan, pasukan keselamatan, pasukan pertahanan dan juga penguat kuasa. Jadi adakah kelompok ini mencukupi, mereka dikecualikan ataupun pandangan QPAC wajar dibuka lagi beberapa kategori kaki tangan awam yang mungkin terlepas pandang mereka juga berada di barisan hadapan dalam melandaikan lengkuk pandemik COVID-19. Pandangan QPAC. Baik, kenapakah kita mengecualikan mereka dalam bentuk jadual sumbangan ini? Kerana kita tahu mereka telah pun berkhidmat lebih daripada kebiasaan. Kerana kita tahu lelah dan letih mereka lebih daripada tahun.
kerana kita tahu sebenarnya mereka telah pun menyumbang lebih daripada itu. Tetapi kalau sekiranya mereka juga ingin turut serta dalam semangat ini, itu bukanlah suatu masalah. Sebaliknya, kita faham kenapa kita mengecualikan mereka, kerana kita nak beri peluang kepada mereka yang bukan frontliner untuk sama-sama memberi sumbangan dalam bentuk yang lain, kerana yang bukan frontliner ini, mereka tidak terlibat secara langsung dalam pasukan melandaikan COVID-19. Sebaliknya, dengan cara mereka menyumbang ini adalah mereka turut sama-sama dengan frontliner berkorban untuk negara ini. Bagi mereka yang frontliner ini, kita sudah tahu. Mereka ini telah pun berada lebih daripada setahun dalam sistem kekeluargaan yang tidak terurus. Mereka telah pun meninggalkan keluarga mereka dengan begitu lama. Mereka juga telah memakai PPE yang begitu lama. Mereka juga telah pun berada dalam situasi pekerjaan yang berisiko. Mereka juga berada dalam situasi tidak dapat berjumpa dengan anak, family dan sebagainya. Mereka juga berada dalam situasi terpaksa di kuarantin dan mereka telah menempuh berbagai-bagai dugaan, berbagai-bagai kepayahan. Akhirnya mereka juga hilang dari segi rutin kebiasaan sebuah keluarga dan sudah tentulah KIPEC berpandangan kita kecualikan mereka ini dalam sumbangan kerana kita tahu frontliner ini telah pun menyumbang lebih jauh daripada apa yang sebenarnya kita tahu. Ada banyak benda yang kita tidak tahu, mungkin di lapangan sana dan sebagainya, tetapi ada benda yang mereka pendam kerana mereka tidak ingin kita tahu, tetapi yang penting sebagai penghargaan kepada mereka, kita nak mereka teruskan menjalankan tugas mereka tanpa kita bebankan mereka dengan potongan ini. Sebaliknya, potongan ini bolehlah kita beri ruang kepada mereka yang bukan terlibat sebagai frontliner sebagai salah satu daripada pengorbanan untuk kebersamaan dengan frontliner yang telah lebih setahun bertukar lumus di lapangan ini. Adakah KIPEC merasakan jumlah masa ataupun tempoh 3 bulan sumbangan itu sejajar dengan apa yang diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, iaitu Menteri dan Timbalan Menteri akan memberikan gaji mereka ke akaun amanah bencana COVID-19 ini. Tetapi kalau kita lihat situasi sekarang, kes makin tinggi dan kita mengharapkan dengan penutupan penuh ataupun total lockdown sekarang kita lalui ini dapat dilandaikan dalam masa 2 minggu, kalau tidak dalam masa tambahan 2 minggu lagi, dan fasa ketiga mungkin melebihi 1 bulan. Jadi adakah KIPEC merasakan cukup 3 bulan sumbangan ini dan selepas itu mungkin pihak Ketua Setiausaha Negara akan mengkaji semula ataupun bagaimana? Baik, pada asasnya kita nak lihat dia adalah suatu manifestasi solidariti penjawat awam melalui sumbangan ini. Itu adalah keutamaan kita untuk menunjukkan kita bersama-sama. Sama ada dia 3 bulan ini mencukupi atau tidak, itu adalah perkara kedua yang kita boleh rancang terkemudian. Tetapi apa yang penting, KIPEC juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana juga turut menyumbang dalam akaun amanah bencana ini dengan tidak mengambil 3 bulan gaji. Ini menggambarkan ketulusan kerajaan untuk bersama-sama dengan rakyat, dan juga bersama-sama penjawat awam menyumbang kepada tabung amanah bencana ini, dan sudah tentulah ianya akan memberi kebaikan kepada masyarakat dan negara. Kesanggupan jemaah menteri yang juga ini menunjukkan satu manifestasi kebersamaan yang ditunjukkan secara potongan ini sebagai tanda berterima kasih ke atas pengorbanan semua frontliner yang telah pun bertukar lumus selama ini. Sebab itulah sumbangan ini adalah amat penting. Mungkin bagi kita RM10 itu kecil. Mungkin bagi kita RM10 itu adalah suatu sumbangan yang kalau kali dengan 3 baru
RM30. Kecil bagi kita, mungkin besar pada orang lain. Mungkin orang lain melihat sumbangan ini adalah besar. Mungkin juga orang lain melihat sumbangan ini sebagai tanda terima kasih kepada kerajaan yang selama ini, sepanjang pandemik ini, tidak pernah membuat cadangan, potongan itu dan sebagainya. Cuma kali ini adalah sumbangan. Bukan potongan secara orang kata compulsory, tetapi dia adalah sumbangan yang dicadangkan oleh kerajaan yang akhirnya disambut secara menyeluruh oleh penjawat awam untuk kita bersama-sama menyatakan rasa terima kasih kepada frontliner. Apa penting bagi KPAC adalah jiwa ataupun hati dan perasaan frontliner itu sendiri. Yang pada ketika ini, mungkin frontliner melihat sebahagian daripada penjawat awam berada dalam situasi yang lain. Sebahagian daripada frontliner penuh dengan bertukar lumus. Sebahagian penjawat awam yang disebut sebagai 800,000 tadi mungkin tak terlibat secara langsung, tetapi dengan manifestasi sumbangan ini, dia telah meletakkan kita semua sama-sama berkorban untuk negara ini. Dari aspek sumbangan ini, ramai pihak juga ingin melihat ketelusan dan juga keterbukaan pihak kerajaan memantau tabung akaun amanah bencana ini. Jadi, apa pandangan QPAC supaya ada satu mekanisme untuk melihat jumlah yang disalurkan ke akaun ini? Mungkin jumlahnya mungkin agak besar walaupun RM10, tetapi kalau ada 800,000 ataupun mengikut grade masing-masing, pastinya jumlahnya agak signifikan. Jadi dari sudut perbelanjaan, jumlah yang akan dimasukkan ke dalam akaun amanah ini, bagaimana QPAC dapat diberikan perinciannya supaya ada perasaan menang-menang apabila kita sudah menyumbang, kita tahu duit itu di mana dibelanjakan. Kerana dalam perbelanjaan COVID-19, berbilion peruntukan sudah pun dibajetkan dan ada tambahan lagi dalam dana yang diumumkan semalam. Jadi bagaimana QPAC juga berperanan memantau ataupun diberitahu bagaimana dana ini dibelanjakan, kepada siapa diberikan? Baik, apabila akaun amanah bencana ini telah ditubuhkan, sudah tentulah dia telah pun ada mekanisme dari segi kaedah pelaksanaan dan sebagainya. Sudah tentulah dia ada juga satu sistem yang standard dari segi audit dan sebagainya. Dalam perkara ini, KPAC tidak pernah merasa sanksi kerana KPAC juga adalah, kami juga adalah penjawat awam yang sentiasa berada dalam bidang-bidang ini, yang telah pun sebahagiannya berada dalam bidang, orang kata bidang akaun dan sebagainya. Jadi kami tidak pernah merasa sanksi tentang kewujudan ataupun bagaimana perbelanjaan ini harus dibawa oleh pihak akaun amanah bencana ini. Ini adalah tidak ada masalah. Mungkin akan tiba masanya perkara ini akan diumum dari segi jumlah, dari segi kaedah perbelanjaan, di mana wang ini disalurkan. Ini adalah suatu perkara yang standard yang telah pun wujud secara SOP standard. Apabila suatu akaun amanah itu ditubuhkan, sudah tentulah perkara-perkara ini telah pun diperinci dan telah pun ada secara dasarnya. Jadi kami tidak ada masalah dari segi itu kerana kami yakin dan percaya perkara ini dapat diurus dengan sebaik mungkin. Cumanya mungkin pihak-pihak yang bertanggungjawab pada akaun ini lepas ini mungkin akan mewawarkan sejumlah penerimaan, sejumlah perbelanjaan, ke mana dia pergi. Ini adalah perkara asas dan perkara biasa bagi sebuah tabungan tersebut. Dari segi perkara ini, KPAC tidak ada masalah dan kami tidak pernah merasa sanksi di atas pengurusannya. Malah kami amat gembira kerana kami juga turut sama-sama menyumbang di dalam akaun amanah bencana ini. Dari aspek itu, QPAC juga merasakan perlu ada satu kataupun tindakan yang lebih pantas memberikan vaksinasi kepada kaki tangan awam. Apa reaksi QPAC tentang hal ini? Baik, ini adalah perkara yang kami telah pun bahaskan semalam dalam Kongres, yang mana kami jika boleh supaya program di pusat pemberian vaksinasi ini dipergiatkan lagi. Khususnya kepada penjawat awam. Kenapa kepada penjawat awam? Kerana kami ingin kembali bekerja secara fizikal untuk membantu kerajaan. Kerana kami ingin untuk terus bekerja
kerana kami ingin untuk membantu sektor ekonomi supaya negara kita ini kembali pulih, supaya rakyat boleh menjalani kehidupan sebagaimana biasa, supaya mereka-mereka peniaga kecil, supaya mereka-mereka peniaga jalanan dan sebagainya boleh kami bantu apabila kami sendiri adalah sihat, apabila kami sendiri telah diberi vaksin, apabila kami sendiri telah pun ada pencegahan, ada imuniti dan sebagainya, agar kami dapat menjalankan tugas dengan begitu yakin, tidak rasa ada bimbang akan jangkitan dan sebagainya. Maknanya kami berada dalam situasi minimum jangkitan dan kami boleh memberi pekerjaan secara maksimum. Ini yang sebab itulah kami minta supaya kerajaan, supaya kami diberi peluang vaksinasi lebih awal untuk kami terus dapat memberi perkhidmatan kepada rakyat. Ini penting. Dan kami nak, kalau boleh, pusat-pusat vaksinasi ini kita perbanyakkan lagi, kita pergiatkan lagi, kerana pada masa ini kita telah pun ada sebanyak 12 juta lebih pendaftaran dalam MySejahtera, dan pada masa sama kita baru saja melangkaui 1 juta lebih yang telah pun divaksin. Jadi jauh lagi untuk kita mencapai 80% vaksinasi di dalam kepada rakyat negara ini. Sudah tentulah kami perlu berada di hadapan, kami perlu kembali bertugas secara fizikal untuk bersama-sama di pusat pemberian vaksin untuk kami membantu rakyat dan seterusnya dapat memulihkan negara ini dengan begitu cepat. Dari perhatian QPEX, apa perkara yang perlu dipergiatkan dan juga ditambah baik dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini? Pada pandangan QPEX, mana loophole lagi ataupun yang kurang ditambah, yang perlahan dilajukan, aset yang tak cukup ditambah dan sebagainya? Dari perhatian QPEX, yang bagaimana perlu digerakkan secepat mungkin? Baik, Saudara Nazri, kita berpandangan supaya kita mempercepatkan mobilize ataupun menempatkan sebahagian daripada anggota perkhidmatan awam di jabatan, di kementerian yang lain untuk ditempatkan di pusat pemberian vaksinasi secara segera. Dan kalau boleh kita nak pusat pemberian vaksinasi ini dibuka secara meluas. Mungkin kita boleh guna dewan-dewan orang ramai. Di kampung-kampung kita boleh secara mobile dan sebagainya. Di balai-balai raya, dan kita turun ke tempat-tempat tersebut. Jadi bagi mereka yang telah pun bertugas sebagai frontliner tadi, yang bertindak sebagai pasukan perubatan dan kesihatan ini, mereka akan bekerja sebagai orang yang teknikal dalam bidang perubatan dan kesihatan, manakala mobilisasi penjawat awam yang lain daripada agensi, kementerian, jabatan yang lain boleh bertindak sebagai urusia di meja pendaftaran, sambut rakyat untuk datang vaksin dan sebagainya. Dan perkara ini perlu dipercepatkan supaya kita boleh mempercepatkan vaksin 80% rakyat negara ini. Dan pada masa yang sama, kami juga dapat lihat bagaimana kemudahan yang masih sedikit terkurang, dan kita minta supaya kenderaan-kenderaan jabatan, kenderaan-kenderaan kementerian-kementerian lain untuk ditempatkan di pusat-pusat vaksinasi pada masa yang sama. Mereka ini juga boleh menjadi sebagai pengangkutan kepada rakyat yang berada jauh di dalaman, yang berada di tempat yang sukar untuk rakyat datang di pusat vaksinasi ini, supaya kita boleh mobilize keseluruhan aset dan jentera kerajaan bagi tujuan mempercepatkan vaksin ini supaya semua orang kembali pulih, semua orang telah divaksin, dan lagi cepat kita vaksin, lagi cepatlah negara ini dapat pulih dari pandemik COVID-19. Terima kasih Cik Adnan Ahmad, Presiden QPEX ataupun Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam,
menarik pencerahan berkaitan dengan potongan allowance yang disumbangkan ke akaun amanah bencana negara. Begitu juga peranan QPEX untuk menggesa pihak yang terlibat dalam program pemberian vaksinasi COVID-19 kebangsaan dengan mobilisasi ke seluruh jentera kerajaan dengan tenaga dan aset-aset dan juga logistik yang ada supaya kita dapat membawa ke semua rakyat untuk diberikan vaksinasi. Terima kasih Cik Adnan atas temu bual pada malam ini. Itu saja agenda awani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Saya Nazri Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.